Lihat dengan pusingan yang kedua, Selangor Red Giant cuba untuk tutup permainan dengan 2-0 untuk membuktikan bahawa mereka adalah generasi baru di dalam MPL Malaysia ini. Mampukah Todak untuk kekal bertahan? Itulah menjadi persoalan, sama ada amarah sang gergasi merah bakal membara atau gelora Todak yang akan menenggelamkan Super Red Giant. Jadi ayo kita masuk ke dalam game yang kedua di antara pasukan Todak menentang Super Red Giant. Yums memang betul-betul teman tu. Betul-betul melakukan gerakan yang cukup agresif, tetapi adakah akan didenda? Itu yang menjadi persoalan. Rotasi Todak juga pantas untuk memberikan bantuan dan rival juga telah tiba. Pancake yang mana tengah melakukan satu gerak geri bagi letakkan stun itu kepada tiga individu pasukan Todak, yang mana sekarang ini satu perkara yang baik dilakukan, bantuan daripada Ciku Guys di bahagian bottom lane setelah membersihkan minion dengan lebih pantas berbanding dengan Super Red. Inilah kelebihan yang ada pada Irrital. Ya, agak lama juga masa yang dilaburkan kedua pasukan di kawasan tengah sebentar tadi. Dan kita juga kena lihat Ciku Guys juga sempat untuk melakukan rotasi kepada kawasan tersebut. Super Red yang nampaknya mungkin dalam kesusahan disebabkan kenapa Ciku Guys berjaya untuk melakukan rotasi sebentar tadi. Kena faham kenapa sangat-sangat lama mereka cuba untuk dapatkan perkara tersebut, kerana dengan mengambil satu saja jungle daripada pasukan musuh itu mampu untuk memberikan impak untuk mencapai level 4 dengan lebih awal. Dan siapa yang capai level 4 dengan lebih awal, turtle adalah milik dia. Dan itu yang cuba untuk dicapai oleh pasukan Todak. Sekarang ini dengan adanya kelebihan berpihak per rival yang sudah mencapai level 4, sementara Skies masih level 3. Ya, dan antara faktor penting untuk penggunaan Amatis adalah untuk mendapatkan decimation secepat yang mungkin dan kemudian cuba untuk mendapatkan snowball effect di dalam team fight yang pertama. Bercakap tentang team fight yang pertama, itu semestinya di kawasan turtle yang pertama yang akan menjadi fokus kedua-dua pasukan. Ya, yang mana sekarang ni kedua-dua tetapi Momo sekarang ni kita lihat bagaimana Yums. Dia telah dihentak oleh Cik Kundo, tetapi tiada damage yang cukup untuk mengorbankan beliau. Akan tetapi sekarang Pancake cuba untuk menarik Turtle keluar, letak di bahagian Selangor Giants, menunggu masa untuk rival tiba. Level 5 lawan dengan level 4 sekarang. Perbezaan level yang agak ketara pada awal permainan. Momo sedang ditekan, rival telah tiba. Dan kita lihat pada Faded Strike, batalkan terus. Zaim Senpai terpaksa ke belakang dan first blood jatuh ke tangan Momo dengan pembakaran terbuka. Terus skill yang pertama. Kali ini nampak gerakan daripada Gorgeous seakan-akan terlalu terburu-buru, kerana tak ada banyak pemain yang boleh untuk ditumbangkan. Tapi Ciku Guys, ganas. Super Red yang mana terpaksa untuk merundukkan diri. Bagaimana sekarang Yums cuba mencari Super Red. Ada wajah, Ada flicker. Dia tak nak. Okey. Kasih Chan dulu. Okey, tidak akan melakukan gerakan yang lebih agresif lagi. Walaupun boleh, tapi tidak mengapa Yums akan memberikan fokus lebih lagi untuk mengganggu Super Sky. Saya rasa ini pilihan yang lebih bijak adalah untuk memperlahankan lagi power spike yang diingini oleh Selangor Red Giant pada fasa early game. Jadi jungle ini mungkin akan menjadi milik Todak. Tendangan yang baik. Kita lihat bagaimana Yums membatalkan terus niat untuk pasukan Selangor Giants mendapatkan orange buff tersebut dan memastikan rival yang cuba untuk mendapatkannya dengan Slasher. Ya, kalau kita lihat sekarang ini dengan pengambilan God, secara jujurnya ianya akan menyukarkan keadaan bagi Super Zal. Kerana apabila dia ingin menggunakan PDS Strike, first skill daripada God tu sangat-sangat susah untuk kita jangka. Lagi-lagi dia mudah saja menembusi musuh terus ke bahagian belakang dan boleh untuk dikeluarkan secara bergerak. Boleh saya katakan itu adalah satu skill set yang mudah untuk melakukan stun ke arah Farsa ketika PDS Strike sudah pun dibuka. Jangan lupa Mystic Projectile juga telah pun debuff daripada segi jaraknya. Inilah menyebabkan kenapa God semakin lama semakin menjadi masalah ataupun meta di dalam MPL kita. Tapi sekarang ini Todak sinonim dengan tagline mereka terus saja melanggar kawasan Selangor Red Giant dan ianya masih lagi membuahkan hasil. Kita dapat melihat kali ini Selangor Red Giant tidak mempunyai rentak pada fasa early game. Namun masih lagi stabil, keadaan yang tidaklah begitu banyak merungsingkan mereka disebabkan bilangan kill pun tidaklah terlalu besar jurangnya. Akan tetapi daripada sudut objektif, Super Gorgeous harus memainkan watak penting untuk tidak terlalu terburu-buru, memberikan sekali lagi kill yang awal. Tendangan yang baik pada strike disulami, tetapi rival masih lagi bertahan. Destination menunggu dan kali ini Super Skies mendapatkan kill tersebut. Namun Momo cuba untuk membakar. Super Skies tak boleh nak lari dan juga retribution tak boleh nak digunakan. Yums mendapatkan turtle tersebut kepada pasukan Todak.
4-1. Dua total juga berjaya dimiliki oleh Todak. Terus sahaja melonjakkan perbezaan ekonomi sebanyak 2,600 gol. Dan yang antara masalah terbesar adalah kill juga disalurkan kepada guys dekat sini. Dan ini akan menyebabkan Selangor Giant bukan saja lambat daripada power spike mereka, tetapi juga power spike Todak dipercepatkan lagi. Ya, tapi lihat tadi Zaim Sempoi. Memang Sempoi je dekat belakang. Ada orang langsung kacau. Dengan damage yang dikeluarkan sebaris terus 3 orang pemain. Nadah sahaja apa yang dikeluarkan oleh Zaim sebentar tadi. Dengan Yums lagi yang wacak je terus tepat ke arah Super Zack. Memang itu target dia bersama-sama dengan Momo. Walaupun saya yakin tak perlu sebegitu besar pun skill set dia keluarkan mampu untuk tumbangkan Super Zack. Tapi untuk tunjukkan seberapa yakinnya mereka, seberapa inginnya mereka untuk dapatkan Super Zack, Flicker pun tak sempat daripada Zack tadi. Tapi sekurang-kurangnya ini juga mempamerkan di mana untuk pasukan Todak mereka ada clear target untuk game yang kedua dan ianya membuahkan hasil buat ketika ini. Tiadanya high ground lebih besar daripada Selangor Giant membenarkan Todak untuk bermain dengan lebih agresif lagi di bahagian hadapan. Akan tetapi Super Skies yang cuba untuk dibakar pada waktu ini tiada lagi. Kita dapat lihat bagaimana dia escape sekarang. Super Skies terpaksa untuk mengundurkan diri. Namun Rival memaksa tendangan yang baik. Sebuah Gorgeous dapat Ciku guys. Dan sekarang Rival pula menjadi mangsa seterusnya. Pancake akan membakar hangus. Rival keluar daripada Land of Dawn menjadikan kill ketiga untuk Selangor Giants. Ingin saya bertanya kepada Sunforce, kesilapan tadi adakah disebabkan Todak terlalu memaksa ataupun respon daripada Selangor Giant yang lebih pantas lagi? Bagi saya pergerakan mereka untuk masuk itu kurang kemas sedikit. Tak ada apa-apa yang dikeluarkan. Wild Charge tak dikeluarkan, Last Insanity tidak dikeluarkan. Jadi mereka tak boleh terlalu terburu-buru. Tunggu kepada shot call saja daripada frontliner untuk masuk ke bahagian hadapan. Seakan-akan tadi damage dealer yang terlalu mencuba seperti Rival dan juga Ciku guys yang ingin melakukan dive in, tapi belum lagi bersiap sedia. Namun kali ini Rival sekali lagi ditangkap Bersama dengan Definity Zone, Super Skies dapatkan tentu dengan mudah setelah kekangan yang telah dimulakan oleh Pancake. Disulami pula penalty zone daripada Super Gorgeous. Manakala sekarang ni Yums yang mana sedang cuba untuk menghalang Super Red daripada masuk mempertahankan turret mereka di bahagian tengah. Dengan satu sagu hati yang boleh diambil oleh pasukan Todak, turret tengah dihancurkan. Dan di mana untuk pasukan Todak dekat sini, mereka dah pun mula untuk memegang kawalan map dengan berjaya untuk menjatuhkan 2 menara milik pasukan Selangor Giant. Dan kita kena ingat sebentar tadi tak ada menara yang dimiliki juga terus saja melakukan invasi kepada kawasan Selangor Giant. Dan mungkin ini akan membenarkan pasukan Todak jauh lagi meninggalkan daripada segi ekonomi dan juga level. Tepat sekali daripada sudut ekonomi dan juga level itu. Wow. Maka tapi lihat, Flicker balik. Super Gorgeous akan diletupkan. Dan juga macam mana kerjasama Zaim Sempoi dan juga Momo di bahagian bottom lane. Macam tu je dia gula-gula kan? Ya, pantas reaction dia. Dia bazikan penalty zone, dia bazikan Flicker dengan begitu mudah dan masih lagi membenarkan beliau untuk mendapatkan kill. Dan sekarang ini Selangor Giant tak tahu kenapa, tetapi untuk game yang kedua kita dapat melihat mereka bermain secara tergesa-gesa. betul. Nampak seperti kali ini apa yang berlaku daripada Todak itu juga yang berlaku kepada Selangor Giant. Mereka tak nak pick and choose mereka punya team fight. Mereka macam ni gaduh. Jadi mereka nak juga team fight, sedangkan tak perlu pun sebenarnya untuk dilakukan oleh kedua-dua pasukan ini. Dan sekarang Rival cuba untuk dapatkan zoning out. Menara satu pun tak didapatkan lagi oleh pasukan Selangor Giant. Dikawal rapi kesemuanya oleh Todak. Mereka ada gerakan yang lebih laju daripada sudut rotasi. Mereka ada Iritel, mereka ada Baxia. Jadi clearance bukanlah satu masalah untuk mereka. Tambahan pula dengan adanya clearance wave yang patah daripada Momo, Ciku guys dan juga Zaim Sempoi. Tapi sabar penyokong Selangor Giant. Di mana kalau kita melihat perbezaan ekonomi taklah begitu jauh. Hanyalah 2,000 gol sahaja. Mudah untuk Selangor Giant melakukan comeback. Tapi di bahagian atas terkena damage yang besar. Dan juga kita lihat bagaimana dengan Momo di bahagian bawah pula. Super Skies akan dikurangkan nyawa sedikit demi sedikit. Akan memberikan Rival untuk peluang mereka mendapatkan lot yang pertama di dalam game yang kedua. Pada waktu 9 minit perlawanan berlangsung, pasukan Todak mengawal kawasan Land of Dawn lebih daripada pasukan Selangor Giants. Ya, dan yang menariknya untuk pasukan Todak kali ini bermain dengan cukup berdisiplin. Mereka tahu apa yang ingin dilakukan dan bila nak melakukannya. Dan terutamanya nak menunjukkan diri bagi Ciku guys dan juga Zaim Sempoi. Ini yang menyebabkan Selangor Giant mereka tak ada
target selain daripada frontliner pasukan Todak, dan ini menyebabkan Guys. kenapa mudah diempat. 3 das tembak je. Super Red terus suku nyawa dia. Daripada Ciku Gas yang masuk tanpa minion sekalipun, dia dah ada damage yang cukup besar dan dia boleh masuk team fight pada bila-bila masa. Tambah pula kalau terkena daripada Mystic Projectile untuk Zaim Sempoi, satu setup yang cukup cantik untuk membolehkan Yums guna wild charge. Dekat situ boleh jadi kesinambungan yang sangat mudarat. Dan Pancake! kita lihat bagaimana Pancake di bahagian Pancake belakang terlebih Silva! dahulu. Dia dah terdedah dan tak boleh nak larikan diri. Guardian Spare dia menjadi Ada roadblock. penalty zone. Dan sekarang untuk Todak menghabiskan Last game mungkin. Insanity! Ada satu perkara yang menarik. Last Insanity terkena kepada Super Gorgeous, tapi belum ada lagi yang terkorban kecuali rival di bahagian belakang. Lihatlah bagaimana pasukan Todak bermain dengan cukup agresif setelah melihat kesilapan yang dilakukan oleh Selangor Giant. Itu apa saya kata. Mereka cuba untuk dapatkan sesuatu yang tak perlu. Pancake, mengapa sebegitu hadapan dia pergi? Flicker dia guna pakai ke arah yang salah. Dan sekarang ini memberikan peluang untuk Todak menggenggam map ini dengan satu ini tertarik. Sudah pun dimusnahkan ke atas pasukan Selangor Giant. Dia masalah yang besar apabila Todak sedang mendahului, tetapi melakukan lagi kesilapan, makinlah digunakan oleh Todak dengan lebih baik dekat sini. Selangor Giant didenda dengan begitu mudah. Dan sekarang ini Todak perlunya memberikan tekanan lagi untuk mendapatkan 2 lagi update sebelum mereka mula lakukan serangan yang terakhir. Okey, kalau kita lihat dekat sini, Selangor Giant sudah bermula bermain secara berlima. Akan tetapi Todak sentiasa menghantar 2 orang saja di arah yang berbeza. Yums, kau jaga belah sana 3 orang, aku akan jaga belah sini lagi 2 orang. Iaitu Momo dan juga Yums. 2 individu ini hampir mustahil dah untuk ditumbangkan disebabkan imunisasi yang ada. Piraga Armor yang sentiasa ada untuk Momo. Yums dengan power of nature yang tak mampu untuk disepak oleh Pancake ini sendiri. Jadi mereka perlu untuk membiarkan saja diri mereka sentiasa diketahui. Mereka seharusnya cuba lakukan gerakan flanking, hantarkan Pancake ke depan Yums, tapi yang lain cuba untuk bergerak dengan lebih berani ke bahagian yang berbeza. Inilah masalah yang besar kepada Selangor Giant, sebab bukannya mereka tak nak mengeluarkan skill set kepada target-target yang lebih penting, tetapi itu sahaja target yang dihidangkan kepada mereka. Yums dah cuba, Pancake dah cuba dah dengan Cikundo tersebut, tapi memang tak boleh. Banyak sangat imun dan boleh untuk lari daripada crowd control yang boleh dikeluarkan. Penggunaan Grok seakan-akan membawa hasil yang lumayan kepada pasukan Todak. Akan tetapi sekarang ini perebutan lot yang bakal berlaku. Super Sekash dihalang oleh Momo sahaja yang dihantar untuk memanggang ke semua pasukan Selangor Giants. Momo tak ada masalah langsung. Satu orang boleh melakukan zoning dengan begitu mudah, dan itu hanyalah Momo. Masih lagi ada Piaga Armor, masih lagi ada Immortality. Selangor Giant terpaksa melakukan pertahanan di dalam base. Oh, wow. Sekarang ini Selangor Giant dengan adanya lot yang bakal tiba. Pancake jauh sangat ni, dah silap dah sebenarnya. Kalau terkantoi mungkin akan ditumbangkan, tapi Pancake dibiarkan untuk masuk ke dalam base. Memandangkan Ciku, Momo dan juga Zaim masih lagi terlalu jauh. Lot akan sampai. 2 inventory berbaki dicari terlebih dahulu. Dia cuba cari Ciku guys, namun sekarang Super Sky setelah menerima damage yang besar daripada dalam tarik mereka sendiri disebabkan Zaim Sempoi dengan satu penggunaan skill daripada jarak jauh sekalipun boleh memberikan true damage. Dan wild charge juga dipakai oleh Yum sebentar tadi. Akan tetapi belum lagi tiba masanya, namun sekarang Last Insanity menetapkan kepala pasukan Selangor Giants. Tendangan yang baik kepada rival, dan sekarang rival terperangkap. Super Rim mendapatkan kill, namun Mystic Cast daripada luar tembak macam kami BH terus menggugurkan Super Gorgeous daripada permainan. Tetapi yang penting dekat sini, Selangor Giant masih lagi mampu melakukan pertahanan, di mana masih lagi berdiri 2 inhibitor turret mereka di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Cuma persoalan yang lebih besar dekat sini, mereka masih tak mampu untuk melakukan team fight dengan kemas kalau nak dibandingkan dengan Todak. Lihat kalau tadi ada beberapa setup yang dilakukan daripada Yums, Momo, tapi yang paling cantik sebenarnya adalah Zaim Sempoi dengan Mystic Projectile tersebut. Dapatkan sampai 2 orang, dan kali ini dapat lagi sekali. Sekali lagi melakukan kesilapan Pancake yang mana terlalu ke hadapan, tidak boleh untuk berikan sebarang tindakan susulan daripada rakan pasukannya sendiri, dan dikorbankan dengan segala bentuk sisi yang ada di tangan pasukan Todak.
Dan kalau kita melihat kemampuan Selangor Red Giant untuk pergi kepada bahagian backline juga antara menjadi masalah yang besar kenapa mereka tak mampu untuk melakukannya. Dan ini sebab kenapa God selesa, tapi Last Insanity. Last Insanity cuba menangkap Zack, tapi Striker ke belakang untuk menyelamatkan diri dan juga perbetulkan posisi. Yums pecah immortality-nya. Ini ada peluang terbaik untuk Selangor Giants menghirup nafas segar bagi mereka reset semula keadaan mereka, komposisi mereka untuk hold the game sampai Todak lakukan kesilapan. Ya, sekarang ini sudah pun masuk minit 15. Namun sekarang Selangor Giant daripada sudut pengawalan map memang seakan-akan sama dengan apa yang dilakukan oleh Todak pada pusingan yang pertama. Mereka hanya mampu untuk duduk dalam bahagian base sahaja. Sementara Todak pula zoning out mereka dalam pusingan kedua ini jauh lagi kemas. Seakan-akan tak ada ruang pun. Secara jujurnya kalau saya nak cakap bagaimana caranya, memang seakan-akan mereka perlu untuk gamble gerak tanpa pancake. Kerana pancake akan sentiasa dipegang oleh Yums dan Super Sky akan sentiasa dipegang oleh Momo. Jadi mereka perlu untuk bergerak secara bertiga ataupun tukar saja kedudukan di antara Pancake dan juga Gorgeous dan gerak bertiga bersama dengan Pancake untuk dapatkan satu. Tapi kali ini Momo sudah pun mula untuk menjalankan tugasnya untuk memberikan keselesaan kepada rival. Ya benar, dengan membakar Super Skies, menurunkan lagi nyawa dia seberapa banyak yang boleh. Dan Lord ini sibaratkan macam tak ada langsung kontes yang boleh dibuat, melainkan kalau Super Skies berani untuk masuk ke dalam. Dilihat bagaimana gerak langkah pasukan Selangor Giants. Pancake ada dekat dalam kawasan berdekatan. Guys, Super Skies akan diledakkan oleh Momo, sang pembakar Red Giants. Lot yang percuma untuk Todak. Satu pick off yang kemas Super Skies terus saja direndam pada terlalu lama di bahagian hadapan. Tapi sekarang ini untuk Selangor Red Giant sekali lagi perlu melakukan pertahanan. Adakah mencukupi? Kalau Super Zack diganggu, tidak mampu untuk mengenakan Feather Strike untuk melakukan Clear Wave, mungkin akan jadi masalah yang besar. Last Sanity, Super Gorgeous mungkin akan tertangkap sekarang, menerima damage yang besar. Dan kita lihat bagaimana Pancake cuba menangkap seseorang namun asyik gagal saja untuk hinggapkan kaki beliau kepada sama ada Ciku Guys ataupun Zaim Senpai. Dua-dua target utama gagal untuk dicari. Itulah satu serangan pertama daripada Todak, tetapi ianya belum berakhir disebabkan lot milik mereka masih lagi dalam penyanan di bahagian atas. Jadi Selangor Red Giant masih lagi perlu bersiap sedia untuk meneruskan pertahanan mereka. Kali ini jauh lagi kemas, sangat-sangat kemas daripada Todak sendiri pun. Lihatlah bagaimana Todak dengan tanpa sebarang kematian daripada Momo dan juga Zaim sentiasa memberikan damage poking mengakibatkan Selangor Giant agak buntu untuk lakukan apa-apa. Dan sekarang ini Lord sudah pun mula untuk masuk. Crystal terbentang luas. Ini seakan-akan penaman untuk pasukan Selangor Giant. Tapi pertahanan namun Yums. Mystigas masih lagi belum ada, tapi tak kena siapa. Kita lihat Super Red dapatkan Yums pada pertamanya. Namun kita lihat bagaimana dengan Pancake juga dikorbankan terlebih dahulu. Ciku Guys akhirnya telah tertangkap. Namun Momo yang tiada sebarang immortality terpaksa melarikan diri bersama dengan roda berguling yang digunakan oleh rival. Begitu lama Pancake menahan Lot di kawasan tepi sebentar tadi menyebabkan kenapa Todak tidak mampu untuk menghabiskan game. Ia terpaksa mengorbankan nyawa beliau, tetapi itulah yang memberikan ruang kepada Selangor Red Giant masih lagi bertahan walaupun sebentar tadi Yums wall charge yang begitu cantik. Betul. Wall charge-nya baik, cuma agak sedikit sukar untuk diberikan follow up kerana dive in tersebut terlalu jauh untuk dilakukan. Kali ini rival masalah. Menerima damage yang besar, terus hilang immortality-nya dan terpaksa melarikan diri. Akan tetapi Momo masih lagi belum ingin mengalah. Terus membakar Super Skies. Dan sekarang dia dikorbankan dengan ditemani oleh Zaim Senpai. Pembakaran terbuka daripada Momo dan melarikan diri ketika nampak individu saja untuk pasukan Selangor Giants. Bahaya untuk mereka. Todak sekarang ni memang kaki bakar. Kalau tak api merah daripada Momo, api biru daripada Zaim Senpai. Dua-dua tak mampu nak ditangani oleh Selangor Red Giant dengan begitu mudah. Dan sekarang ini kalah daripada segi jumlah. Adakah Todak akan cuba melakukan serangan yang terakhir? Tetapi Momo masih lagi tiada piagama. Pancake cuba. Pancake yang mana sekarang tak ada jumpa. Dia macam tak boleh nak larikan diri. Terpaksa dikorbankan sekali lagi Momo. Last Insanity meletapkan kepala Super Zack. Ciku Guys ada Wind of Nature. Super Gorgeous ditekan dengan seperit-peritnya dan Super Red terkena shutdown daripada Yums. Double kill untuk pasukan Todak. Ketinggalan Super Sky saja. Adakah mampu untuk berjaya bertahan keadaan mana sekarang ini fokus
kepada turret ingin untuk memenangkan pasukan Toda. Dan ini dia hadiah last sanity daripada Momo untuk Toda 1 mata. Nak dikatakan terkejut tetapi ini Toda, King of Comeback. Pastinya kita akan pergi kepada game yang ketiga apabila mereka menghadapi Selangor Red Giant. Tetapi game kedua, Toda menunjukkan drafting yang lebih baik, menunjukkan dominasi menyebabkan Selangor Red Giant kali ini tak terkata. Betul, kali ini tak terkata. Selangor Red Giant seakan-akan berdiam diri dalam pusingan yang kedua ini. Hanya mampu untuk melihat saja bagaimana Toda mengawal permainan sepenuhnya. Zaim Sempoy, Momo, siapa nak masuk? Siapa berani lawan dengan Mystic Gas tu? Di saat Immortality pecah untuk rival sekalipun, ada Mystic Gas, semua tak mampu untuk masuk lagi dah. Satu je. Damage daripada Mystic Gas terlalu besar. Satu je soalan. Dah nampak dah sekarang impak Zaim Sempoy? Nampak dengan jelas sebentar tadi. Terutamanya apabila Selangor Red Giant tak ada orang yang mampu untuk pergi kepada bahagian backline dengan begitu mudah. Dan juga di mana Momo dan juga Yum bermain dengan cukup baik menjadi benteng pertahanan pasukan Toda sebentar tadi, menghalang Selangor Red Giant daripada nak pergi backline. Ya, betul. Awak cakap tak terkejut sebab Toda. Saya pun tak terkejut. Sebab Selangor Red Giant lawan dengan siapa pun 2-1. Ya. Jadi ini semua dah plan. Dah dirancang dalam skrip. Tapi yang saya nak cakap juga, betul-betul kesian dekat front line untuk Red Giant sebab bukan setakat true damage daripada Xbox, tapi daripada Gold itu sendiri. juga. Jadi macam apa-apa benda yang diorang buat ke depan nak open map akan nampak macam diorang buat kesilapan. Betul. Jadi untuk Sultan sendiri, tengok dari game tu, apa yang rasa macam lain sedikit? Yang lain saya rasa Xbox lah kot. Jadi dekat ni kita akan tengok dulu siapa yang akan jadi MVP untuk pasukan Toda, and dia akan pergi pada Zaim Sempoy. Masuk MVP Mai. Masuk bakar orang memang tak mampu nak melakukan apa-apa, dan sememangnya God beliau lah yang paling menjengkelkan sebentar tadi. Layak diberikan kepada Zaim Sempoy. Lihat saja KDA beliau, 6 kill, 0 kematian, 8 assist dengan game kill participation dekat sini 82%. Macam mana nak main God tak kena tak mati langsung lawan dengan Chow, lawan dengan Martis. 2 game dia main, dua-dua tak mati. Oh, betul juga. Farsa pun tak mati, Ya. Port pun tak mati. Betul. Kalau game ketiga pun tak mati, lain macam Zaim Sempoy ni. Memang takkan mati dah. Masih ada lagi Sempoy ke apa? dia Panjang punya umur ke? ability sebagai Kan? juara MPL MY lah. Ya, yang lain pun sama juga. Hari tu dia menang MPL MY kalau kata tak kan. Betul? So make friends with enemies. Untuk pasukan Toda sendiri. Faham kan? Tak faham kan? Faham. Diam. Tapi macam kita semua macam diam je. Kalau Marsh cakap kan, ada waktu dia, bagus biar je. Lepas Biar je. Kita biar je. Jadi untuk kita biarkan dia lagi lama, apa kata kita dengar mic check untuk game kali ni. Sebab kali ni pasukan Toda mereka berjaya untuk menang. Tapi siapa yang betul-betul shot call dalam game ni? Okay, dapat. Dia beli ke? Nice. Satu, Bubar. Mana? Pantai. Tak ada second. Dia ada rating. Mati dulu. Apa? Let's go. Tidur. Mati. Oish. Saja mengkeren. Boom. Bang Zaim bisa. Sebenarnya tak payah flick. Tidur. Pancake, kau buat apa pancake? Kau tidak. Yang mahal Yum. Boleh masuk. Aku tahu. Tipis. Nice. Aku mati. Jangan dapat. Reset. Nice. Tak ada finger tau, Parsa. Awas steady lah, cik. Fokusan ke? Aku cancel. Nice. Sabar orang dulu. Orang dulu. Cik. Orang dulu kan. Jaga flicker tau. Nice Zaim. Nice aim. Kan daripada belakang kan. Mati dah. Aku mati. Nice. Orang dulu. Zaim. Nice. Fokus Zaim. Okay, jadi untuk dekat dalam game ni, antara benda yang saya nak tanya, very simple question sebelum kita masuk dekat dalam itemization. Patut ke tidak lepas ni Selangor Red Giant pick awal Terizla? Selangor Red Giant pick awal Terizla bagi saya tak. Sebab sekarang ni Toda dah pun buktikan antara kelemahan kenapa kalau Tesla diambil terlalu awal dekat sini menyebabkan dah confirm tak ada hero yang mampu untuk pergi pada bahagian backline, kecuali lah Assassin di bawah masuk.
Ya, tadi mereka cuba untuk mainkan one-on-one lawan dengan Terizla tersebut, tapi seakan-akan sudah pun dibaca segala pergerakan yang cuba dilakukan oleh Ciku guys. Dan kali ini mereka terus kepada direct counter dengan pengambilan Xbox. Nampak macam tak ada masalah langsung. Super gorgeous. Hanya 3 gorgeous tadi. Tak apa, at least they still pretty. Betul. Jadi kat sini kalau kita berbual pasal itemization, sebenarnya saya rasa kita kena berbual pasal itemization Gord. Sebab dia punya itemization pun lebih kurang dengan Eve, tapi kena explain apa dia punya logic, apa dia punya function untuk build macam ni. Ya, memberikan fokus dengan lebih tinggi lagi kepada slow effect dengan adanya Ice Queen 1 dekat sini menyebabkan kenapa pergerakan Selangor Red Giant di bahagian hadapan sedikit sukar untuk menyelamatkan diri. Tetapi kita jangan lupa poking dengan adanya enchanted talisman dekat sini, CD yang mencukupi menyebabkan kenapa poking tanpa henti mampu dilakukan oleh beliau. Punyalah goal lead pasukan Todak ni besar sampai dia sempat untuk buat Blood Feather Blood Wings. Blood Wings, Ya. sorry, Blood Wings. And Blood Wings pun synergize bagus Mahal. dengan dia. Bukan saja dia ada apa keras sedikit dengan shieldnya dia, tapi movement speed tu yang lagi penting. Betul. Movement speed tambah lagi slow tu yang kita boleh nampak beberapa kali Selangor Red Giant bila dia ke depan sedikit nampak macam mistake. Sebab dia nak lari pun dah tak boleh. Dah kena slow dengan Gord, dah kena slow dengan Momo. Ada 2 Ice Queen 1 kat sini. Ini tak lagi. irritate lagi. Jadi ada banyak slow dekat pasukan Todak. Jadi dia, walaupun dia bukan macam stun, walaupun dia bukan knock up ke apa benda, tapi dia punya effect tu dah hampir sama macam stun. Dia punya jalan punyalah slow, dia macam jalan ke belakang. Ya, betul. Mereka ban Yves tadi. Tapi dalam game ni, dengan ada Iritel bagi slow, God bagi slow, Xbox lagi, Baxia lagi. Sangat-sangat menyusahkan untuk mereka. Jadi ayuh kita saksikan apa sebenarnya masalah untuk drafting bagi pasukan Selangor Red Giant di sini. Yang mana permulaannya adalah kita baru cerita bagaimana Farsa tadi dihukum dengan cukup berat first game. Second game first pick Farsa. Berkesan ataupun tidak? Nampaknya dekat sini sebab mereka dah lihat bagaimana Selangor Red Giant menjawabnya. Kali ini mereka yang memberikan jawapan bagaimana nak menghadapi fasa dengan lebih mudah. Tapi kita jangan lupa bagaimana pergerakan mereka di dalam fasa early game daripada pasukan Todak seperti tadi yang mendeda Super Sky. Satu skill dekat sini tidak mampu untuk memberikan impact yang lebih besar, memperlambatkan lagi farming beliau, menyebabkan kenapa itemization beliau juga agak ketinggalan. Sebelum saya marah awak, Sekais. Saya dah cakap dengan dia, kita dah deal dah sign contract. Okey. Sekais. Ada lagi atau tu. Itulah tu. Kalau awak tak confident dengan diri sendiri, jangan tunjuk. Simpan je. Okey, Sutari. Lama diam nak pakai goat ke lepas ni? Oi. macam orang kata terinspirasi lah dengan Zaim Sempoy. Boleh Baik ke tu. rasanya nak try bawa God dekat EXP? Boleh juga. Kan? Siapa je boleh lawan? Ada apa? Range advantage. Ada range advantage. Wow. Cuma ni je lah. Kalau tim sebelah dia pakai Yuzong ke lapu-lapu, dah tahu kan butang surrender kat mana kan? Wow. Ya, jadi sekarang kita tengok post game stats. Ya, kalau kita lihat daripada post game stats ini, damage dealt yang dikeluarkan 78,000 Momo. Tapi saya yakin damage taken nanti pun dia punya ni sangat-sangat tinggi juga. Sebab dia jugalah yang berada di hadapan, menadah segala damage. Dan saya rasa sangat-sangat efektif penggunaan emblem tank dengan adanya Vitality, Festival of Blood dan juga Brave Smite sebagai set emblem untuk Xbox tersebut. Nampak terlalu keras dan hampir mustahil untuk ditumbangkan tadi. Mana tidaknya kalau setiap kali dia bakar, setiap kali dia regen. Ya. Jadi tambah dengan Spell Vamp, tambah dengan Brave Smite yang dapat menambahkan lagi nyawa yang ada daripada bentuk percentage. Disebabkan itu sangat susah untuk ditumbangkan. Bagaimana kalau jungler? Kalau jungler masih lagi emblem tank ataupun emblem fighter lebih baik? Saya rasa tank masih okey. Ya, masih lagi. tank. Sebab masih lagi memerlukan kekebalan beliau untuk Actually tengok pasukan di hadapan. pada hero lain lah, sebab Mobile Legends Bang Bang ni 5 orang, bukan seorang. Okey. Kalau memang langsung tak ada damage, pakai assassin pun pakai assassin lah. Okey. Kalau dah cukup damage, pakai tank lah. Jadi sekarang kita akan terus masuk ke dalam highlight di mana kita boleh explore lagi persamaan dengan perbezaan game pertama dengan game kedua. Persamaan dia adalah daripada segi rotation, Momo dan juga Yums masih masuk ke dalam jungle tetapi arah yang berbeza. Jadi apa yang beza dekat sini? Ya, kalau kita melihat dekat sini memberikan tekanan lebih tinggi lagi kepada satu side sahaja dan kali ini memberikan impact yang lebih besar lagi, berjaya untuk memberikan gangguan yang besar kepada Skies.
Tapi kan Yums sepanjang game ni dia sentiasa berada dekat dalam kawasan jungle milik pasukan Selangor Red Giant. Tapi dia tak pernah mati. Tapi setiap kali rival yang masuk mesti rival mati. Faham. Saya faham apa yang awak cuba sampaikan. Suruh Yum yang main jungle. Tak maksud bukan maksud saya adalah macam seharusnya rival sedar bahawa Yum saja dah cukup dekat situ. Sebab Pancake seakan-akan aku ni lama betul lah yang ni. Tiba rival sampai, oh yang ni boleh punish. Yang ni dia sepak. Jadi ini macam seharusnya dibiar saja. Saya nak tanya Sultan Rick, adakah kali ni nampak berbeza sebab kali ni Momo menang lane?